tentang function. Apa yang faham? Dia subroutine kan. Mana dia subkan rutin-rutin yang biasa dia buat tu kepada function lain. Okay, we call it subroutine. Okay, jadi subroutine maknanya kita buat function lain. Kalau dalam language lain disebut method lain, dan kita boleh gunakan method tu berapa kali yang kita suka, kan? Function kita buat satu sub function. Satu function biasa buat satu task. Okay, kita bagi-bagilah task tu ataupun rutin-rutin tu. The issue is how to create function and how to use created function. Okay, kalau function user defined function, kalau predefined function macam pow ataupun apalagi square root tu kan, function tu dah dalam sistem dah ada kan. Jadi isunya just how to use. Printf is a function, how to use. Now we are talking about user defined function. So the issue is how to create, then how to use. How to create and how to use. Kalau predefined, dah define, dah create. So how to use saja. Kalau printf contohnya, macam nak guna printf? Simple je kan, kita type the function ni. This is function call of printf. If you notice, printf ni adalah function call. Jadi just guna dan hantar parameter. Ini parameter yang dihantar kepada function definition dia. Dan function definition akan buat kerja, display dekat screen. Kan, ini predefined function. Jadi the issue is how to use. Macam predefined ni how to use simply kita call. Tapi before call I have to include stdio because the definition, function definition of printf ni ada dekat dalam file ni stdio.h. So sama juga kena ada definition function. Tapi dalam kes ni dah ada dalam ni. Jadi kita kena letak dulu file stdio.h ni supaya definition function ni terletak dalam dia, seolah-olah dia ambil dah letak di sini. Barulah printf function ni difaham dalam program ni. Nampak tak? Contoh lain pow. Pow is a power kan, power of numbering kita, sebarang number. Dan sebelum guna we have to include math.h. Kenapa? Sebab definition dia ada di dalam math.h, function definition dia. Jadi pow yang kamu guna tu function call. Scanf pun sama. Getch pun sama, get character, function to get character. So semua function yang user define, system define, yang ready made dalam tu, just guna saja. So just call saja. So before we call we have to include file tertentu supaya kita definition dia ada dalam program kita. Kalau tengok dalam nota saya tu, ini contoh-contoh yang banyak untuk dalam math.h ni. Okay, kalau siapa-siapa yang berminat boleh guna. Mungkin dalam mini project kamu akan guna beberapa ni. I don't know, not sure. Okay, contohnya power of. Okay, so the issue how to use. Just simply dalam case ni dia masukkan nilai yang kita nak square rootkan dalam kurungan tu. Okay, this is function call of square root. So before use we have to include math.h. Sebab definition square root ni ada dalam math.h file. So itu system defined function ataupun predefined function. Pre ini dah siap dalam tu kita guna. Satu lagi yang kita wajib ada dalam program, main.
Main is considered sebagai function, juga adalah predefined, sistem dah define. Nampak tak function main tu? Void main kan, kepala ada dan badan ada. So dalam kes ni kita tak boleh include apa-apa sebab dia adalah super power. Okay, everybody knows. Then kena ada kepala and body, barulah program tu berjalan. Kalau tak ada void man ni, kepala dan body ni, kita tak sebut sebagai C program sebab tak ada minimum. Dalam exam baru ni soalan kan. Okay, tapi dia keluar juga printf. Dia letak juga include. Kepala dan badan saja, itulah minimum, betul tak? Siapa yang letak yang lebih, saya tolak markahnya. Sebab saya tanya minimum. Okay. Okay, so this is main function. Okay, ini disebut sebagai, consider sebagai system defined function ataupun predefined function, ready made. Tapi kita kena tulis juga. Bila kita compile dan bila kita execute program, saya dah mention sistem kita punya operating system, contohnya Windows 7. Kalau pakai Windows 7, kalau Windows 8, dia akan cari main function. Dia run je, dia cari ni. Sebab tu apa-apa yang berlaku semua bermula di sini. Okay. Kalau tak ada main function, kata Windows 7, benda ni. Language apa ni? Language lain dia ada cara nak recall. So this is function definition. Okay, kepala dan badan untuk main function. Jadi kalau kita perhatikan betul, kita dapati bahawa semua function ni selepas nama function, di belakang dia ada bracket, ada parenthesis, open and close bracket. Betul tak? Semua mesti ada bracket. Kalau dia tak ada bracket ni, kita tak sebut sebagai function. Nampak bracket ni kan, yang open and close kan? Ini disebut sebagai parenthesis, open and close. Okay, macam ni. Ada mesti ada kurungan, open and close. Jadi kalau tak ada letak ini, memang itu bukan function. Mungkin itu variable. Variable tak ada parenthesis. Okay. Okay, semua function. Tengok printf. Printf pun sama. Kan? Ada bracket kan? Nampak tak bracket ni? Ini. So, kalau kita nak faham, ini adalah passing parameter yang dibagi kepada function printf. Betul tak? Dia terima welcome to Malaysia /new/n ni, dia akan proses. Dekat mana? Dekat definition dia. Macam definition. Kerja dia di display. Lepas tu dia putar balik sini. Okay, itu adalah function. Boleh Okay, sekarang ni masuk kepada user defined function. User maknanya kita, user programmer, define function. Kita yang define. Jadi dalam isu ni ada dua. Satu, how to create and how to use. So, how to create? Simply, dalam masa creation, masa kita create, proses untuk wujudkan, dua benda kena buat. Sama, function definition. Iaitu, contohnya ni case yang ini. Void, welcome, void. Ini adalah function definition. Ini kita define, mana kita wujudkan yang real, complete. Ada kepala, void, welcome, void. Kemudian ada body, open and close. Satu. Yang kedua, mana kita isikanlah, lengkapkan ini. Kalau kita compile tak ada error. Yang kedua, kita kena declare. Declare simply, kalau copy and paste. Banyak kali saya cakap, tapi saya gerak, tu dan type juga. Bagilah dia peluang nak type je lah. Bila type tengok ejaan tak sama, besar kecil, dia mesti exactly sama. Perhatikan sini saya pakai W lebih besar. So, sini pun kena besar. Nanti dia consider sebagai difference. Kamu define lain, declare lain. Betul tak? Jadi,
Proses pertama, create. How to create? Just simply define and declare. Nampak? Siapa tak faham define declare ni? Void name. Saya nak contoh ni. Dash include stdio.h. Okay, tengok proses pertama apa kena buat. Kalau saya compile ni, shouldn't be an error lah, kecuali dia rosak. Okay, boleh tak saya ambil full screen? Okay, proses pertama kita kena define. So define dia ada kepala, ada badan. Void, saya pakai besar kecil, welcome, void, dan terus beri dia punya rangka, kepala dan badan. Kita ini skeleton, rangka dia dah siap. Kalau kita compile tak ada error. Okay, step kedua, kita define, declare. Kita declare atas pada main, kepala main, dan buku semicolon. So bila kita dah buat ni, dua-dua ni, mana kita dah define dan declare, kita dah create sistem tu, kita dah create function tu. Function is created. Okay, function created. Maknanya kalau kita compile ni, dia tak ada error, even kita boleh run. Okay, sebab dah wujud. Okay, next step ni baru kita guna how to use. Okay, so turutan dia tu saja. Mula-mula define, kemudian declare. Okay, kalau kita siapkan ni, completekan. Welcome to DMI. Okay, okay. So sekarang ni barulah kita nak guna. How to guna? Just type nama dia, WEL Chome. Okay, tutup dan semicolon. Ini adalah function call nama dia. How kita guna dia, benda tu. Maknanya kita nak call function definition kat bawah ni. Kita tak call dah function ni. Ini tak ada isu dah. Kita nak call function, sebut nama dia, function definition. Biasakan. Sebab ada saya tanya sudah mana function definition, kalau kabut mana cari function definition. Ini definition. So function call akan panggil function definition. Dia tak mungkin panggil function ini macam apa? Tak mungkin dia panggil function ni. Okay, declaration, dia tak mungkin panggil function definition. Kalau kita nak faham dalam company, ini adalah dekat surat khabar, takkan nak ambil company surat khabar. Dia ini iklan, declare ni iklan. Dia buat iklan, pengiklanan. Yang dia akan panggil mestilah company yang betul, betul tak? Kalau nak fahamkanlah, kita nak bagi tamsilan, seolah-olah dia ni main contractor ni, dia akan panggil yang ni, dia tak akan mungkin panggil yang ni. Ini yang dia tengok, dia cari-cari kat surat khabar, dia tengok. Konsep dia sebenarnya semua program akan tengok atas, semua function tengok atas, sebab dia tengok kewujudan saja, wujud tak wujud. Okay? Tapi reality dia akan panggil yang function definition. Boleh kelas? Okay. Kalau kita compile dan run, keluar dah dia. So kalau kita panggil dua kali, function yang sama, mana definition yang sama tadi kat bawah tu akan dipanggil dua kali. Itu saja isunya. Okay. Oh, jumpa juga akhirnya. Dah masuk, kalau kira minggu dia masuk minggu ke 1, minggu 3.
7 session dah ni. Bayanglah untuk function. 7 maknanya 2 minggu. 6 tu 3 minggu. Okay. Sebab tu kalau kita nak faham senang, kamu conteng lah. Conteng dekat ke pen ke, okay, supaya kita nampak benda ni. Okay. So execution berlaku daripada atas ke bawah as usual. So daripada main ini, dia akan tengok line by line lah, statement by statement. Dalam kes ni, statement pertama kita adalah function call welcome. So daripada sini, titik saya tanda ni, dia akan pergi ke sini. Ini flow dia. Okay. Bila kita guna, bila kita call, barulah berlaku flow tu. Kalau tengok sini ada satu statement dalam function definition of welcome ni ada satu statement. So dia execute statement ni, then habis ni dia patah balik. Dia akan tengok ni tak ada apa-apa, so dia patah balik ke function call yang pertama ni. Dia datang daripada sini function call, dia balik kepada function call. Okay, maknanya statement pertama ni dah selesai. So bila ni next is second statement juga dalam function call to welcome. So dia akan call function sama kali kedua. Okay, dan execute statement yang sama kali kedua, dan return back kepada function call yang kedua ni. Itu saja sebenarnya. Okay, boleh? So apa yang susah? Yang parameter susah, tapi ini pun sangkut ni. Percaya saya tanya, tak tahu apa dia faham. Okey, tanya saya apa yang tak faham. Mana yang tak faham? Dalam kes ni, saya call daripada function body of function main. Body of function main, saya call dari sini. It's not necessary from this. We can call from any function, body of any function. We can call each other. Kalau ada banyak function, ini baru satu function kita call. Okay. Kalau ada function lain, ni buatlah. Okay. Maknanya sebenarnya welcome ni boleh dalam body of definition welcome ni pun boleh call diri sendiri welcome, boleh. Kita ada tunjuk hari tu kan. Dalam menu boleh call menu. So, ini nak tunjukkan simple macam itu saja flow dia. So the next issue is, kalau ini kita sebut dia bergerak ni, call ni, there is a passing parameter or not. Di sini ada isu passing. I don't know lah. Okay, ada tak ada sini? Dalam kes ni ada tak? Tak ada kan? Dan semua void kan? Masa dia return, masa ni, ini kata return. So ada isu return sini. Ada tak return? Tak ada, sebab sini pun void. Okay, dua saja, passing dan return. Passing and return, passing and return. Dalam kes pertama void and void ni void and void. Passing 0, nothing. Dalam bahasa Inggeris pakai void. Masa return pun void, nothing. Ini type 1. Tapi konsep flow ni mesti ada. Pergi dan balik. Maknanya passing and return value. Is there any passing parameter or not dalam case ni? The issue. Okay, yang sini pula any return value or not. Dalam case ni tak ada. Sebab memang pun void and void. Bila di sini ada nilai, barulah kita kena pass masa kita call. Okay, next issue kita akan terangkan. Itu type 2. Masa balik ada tak ada? Kalau ada kena ada perkataan return di sini, dan di sini mesti ada sama ada int float itu character. Okay.
Itu saya isunya sebenarnya. Flow sama. And call can call each other. Sama konsep yang sama. Okay. Ini saja function sebenarnya. Simple kan? Cuma kena biasakan type itu saja. Bila saya tanya student apa beza function definition dengan function call, menggelabah. Sebab satu dia tak tahu apa function definition, mana satu declaration. Definition yang bawah ni ada kepala dan ada badan. Declaration yang ini, yang kepala sahaja tapi ada semicolon. Cuba perhatikan sama tak ni? Sama kan? Kepala dia sama kan? Sebab tu copy and paste. Bubur semicolon, selesai masalah. Kenapa orang type kat sini? Sebab dia rajin lah. Praktis kan? Okay, tak apa. Saya bagi hint copy paste pun tak nak ikut, tak apa. Okay. Kemudian tengok perhatikan macam mana call. Kau just simply sebut nama. Jangan letakkan void kat sini. VOID welcome. Ada student letak sini void juga sini. Ini function call ni dah tak ada issue void sini. Nampak tak? Ada tak sini void? Di depan function call ni ada tak void? Tak ada. Kalau you letak apa jadi seolah-olah you declare satu kali lagi welcome sini. You declare. Sama tak? Kalau you tengok, kalau letak sini void dan letak sini void, sama tak sini? Sama. Letak void sama tak ni? Jadi function declaration is not function call. Betul tak? Kalau saya tulis depan ni welcome ni ada void VOID. Kalau kita tengok sama dekat atas ni, exactly sama. Jadi dia dikonsider sebagai function declaration. Tengok tak kenapa tak keluar print welcome to BMI? Sebab dia cadang nak call. Tapi tiba-tiba dia tulis declare. Jadi dia tak panggil function ni. Tak percaya Kita tengok. Maksud saya berjalan banyak student buat macam ni. Apa jadi tu? Ini consider sebagai declaration. Kalau you perasan saya copy ni, dia set tak atas ni, sama tak? Sama. Dia kosong atau sama, ini sama. Ini dua-dua sama ni. Kalau tak void pun boleh, kosong bukan pun boleh. Okay. Jadi sebab tu dia tak keluar kalau tak tengok void ni VOID. Kenapa tak keluar dia kata saya? Sebab dia bukan call, dia declare. Baru dia keluar sekali. Pula error. Isi semicolon. Dia tak boleh, sebenarnya declaration kena atas. You faham tak? Void ni. Ini dia ini declaration kena di atas. Kalau sini ini bukan betul. Okay. Ini declaration. So declare ke atas. Seperti tadi error. Yes. Okay. Jadi kalau dia buat dua declaration, tak ada. Kalau dia buang dua-dua ni, baru dia panggil dua kali. Okay. Okay, clear So biasakan apa tu definition? Apa dia function definition? Senang je, saya selalu sebut ada kepala, ada badan. Tengok ni ada kepala dia, ada badan dia. Badan ni lah bracket ni. Ini definition, define. Apa dia declaration untuk welcome ni? Ada kepala saja, tapi ada semicolon. Apa dia function call? Dia ada nama saja. Okay, dah ada nama saja, sebut nama. Jangan letakkan data type ataupun void, integer sebagainya depan ni. Sebab dia akan menjadi declaration jadinya. I think this is clear.
Kamu kalau banyak buat banyak program, kamu akan nampak benda ni lah, dia akan lekat. Kalau buat sekali dah macam faham, dia tak lekat. Basic ni konsep ni faham tak? So now we are talking about passing and return. Next ni kita ada passing and return. It's quite difficult lah. Sebelum saya masuk passing and return, ada soalan tak? Ini lihat, banyak sana yang banyak tak faham ni. Ada tanya tak soalan? Apa nak tanya? Boleh tanya. Tak ada soalan ni, hebat. Bila saya tanya tak jawab. Kita tengok type 2. Type 2 is ni. Type 2 function jenis kedua, saya bagi nama dia type 2 lah. Sebenarnya tak ada istilah term yang diguna dalam buku, tak guna type. Tapi saya yang bagi nama type 2 sebab saya letak nombor 2 ni, type jenis kedua. Type 1 ini jenis yang pertama ni, yang awal ni, yang kita dah tengok, dah buat basic dia, iaitu depan ni void, sini pun void. Kalau void sini ataupun kosong sama, serupa. Dalam kes ni maknanya passing ni passing, kanan ni passing, belakang ni return. Passing dia void, return dia void. Masa dia call tak perlu hantar apa-apa, masa dia return pun tak perlu pulangkan apa-apa. Jenis yang kedua, there is a passing parameter here. Tapi masa balik pun sama, tak return apa-apa. Itu saja. Perhatikan benda ni. Kalau you perhati betul-betul, sebenarnya senang benda ni ya. It's not difficult macam kita bayangkan susah, tak. Senang. Perhatikan betul-betul. Saya padam ni, kosong. Void umur ataupun saya bagi function 2, type 2 sebagai nama simple dia. Dalam ni ada parameter. Contohkan x. Tengok macam step saya pun boleh maknanya declare dulu, then define, buang semicolon, baru sama konsep dia. Ada definition, ada declaration. Ini rangka dah siap. Kalau kita compile ni tak ada error. Walaupun kita tak finish lagi definition dia, tapi rangka kita dah betul. Apa kita nak buat sini? Katakan saya nak display the integer is percent di nilai sini apa? X. So nilai yang ada dekat sini yang diterima oleh function ni akan kita display dekat sini. Itu saja. Compile tadi ya. So means that kita dah construct. Dah construct mean kita dah ada definition, kita dah ada declaration. Now we are going to use. Next step sama juga kita call. Dalam case ni saya call dalam body of main function. Boleh call tempat lain boleh. Jadi sebut nama dia F2. Sebut nama saja. Just say my name. Then kurungan. Kalau you all tengok dia punya kotak yang dikeluar, itu ada kepala kepada function definition kat bawah. Betul tak? Kepala kan? So, integer X tu, variable X tu menunggu nilai. Jenis data yang kena dia terima nanti adalah
integer. So we have to send an integer sini sebagai passing parameter. Katakan 2. So 2 ni akan pass pada x ni. N. Saya pakai 1 ya. So numbering ni, number 1 ni dia akan pass ke x ni. So kalau kita tengok macam mana execution berlaku, dia akan keluarlah 1. Boleh tak saya buat macam ni? F2. Boleh tak? Tak boleh, sebab function yang nak call ni, dia punya pattern ni, dia ada benda dia terima. Ini ada function lain ni, yang kosong sini, yang void. Janganlah panggil, tak wujud lagi. Jangan panggil benda yang tak wujud. Jangan panggil. Okey. Jadi kalau macam itu kita boleh tak panggil 2 kali? Boleh. Panggil banyak kali pun tak. Saya hantar 10. So 10 ni akan ter-X dan display 1 dan 10. Itu saja isu dia, passing. Kita pass something yang kita nak pass. Sub-sub-sui. Senang, betul tak? Tak ada apa-apa susah. Itu saja sebenarnya isu dia. So nilai 10, ada student lagi rajin, dia buat macam ni. F2, 1 dan 10. Apa ni maksud dia? Benda tak wujud dia panggil. Mana ada function yang di sekarang ni yang diterima 2 sini? Ada tak? Ada, diterima 1 je yang benar dan betul ini saja. Ini pun salah. Betul tak? Yang lagi hebat dia buat gini. Ini lagi tak faham. Dia call function yang tak wujud. Okay? Yang hanya wujud yang ada parameter 1 saja, iaitu ini. Boleh? Boleh tak? Kelas, boleh ke belakang ni? Ha? Faham ke ni? Yang atas belakang. Faham tak? Kalau tak faham tanyalah, tak apa saya jawab. Ha? Faham? Okey. Lain-lain boleh faham tak belakang mana? Itu saja. Simpelnya, senangnya. Okey, saya combinekan function type 1 void and void dalam program sama supaya nampak beza dia. Okey. Tengok kelas. Saya bagi nama function ni. Kelas tengok sini, void. Ini type 1 void type 1 void. Okey, cuba perhatikan. Dia pun buat yang sama. Mana demo? Benda yang pelik-pelik ingat Sini terpaksa kita declare X kat sini. X bernilai 10. Baru kita boleh display. Cuba perhatikan beza dia. Okay, so ini definition. You have to declare semicolon. Okay. Okey, macam mana saya nak call F1? Saya panggil F1. Perlu hantar apa-apa? Dia punya kepala pun kosong. Okey, tengok. Saya hantar sini yang kedua ni 1 dia pass ke sini. Tapi yang pertama ni dia tak pass apa-apa. Tapi di sini dah ada nilai. Okey, faham ni? Saya susun terbalik ni pening. Saya bagi susun. Saya buang ni ke atas ni. Dia berkepil tengok pening kenapa situ
Sama je. Okay. So apa beza dia? Yang ini void. Ini integer. Nampak tak? Okay. Expand. Dia sebenarnya kalau kita conteng you nampak benda ni ya. So buatlah conteng-conteng tu, rajin sikit. Okay. Saya dah tengok video-video kamu, ada beberapa orang tapi tak jumpa lagi yang ada conteng. Ada tak yang ada buat flow macam ni? Tak ada kan? So bila kita execute this function, daripada main function dia tengok sini ada dua statement. Statement pertama di sini adalah function call untuk F1. Means that from here we will goes to void, nothing to pass, and then they execute this statement, then display keluarlah 10, dan lepas tu patah balik ke F1 function call. Okay, dalam case kedua is a function call juga, tapi F2 type 2, dia yang ini kita nak call. Jadi bila kita nak call function ni, kita dapati dia akan terima sini nanti integer. So we have to send an integer lah. Okay, ini number integer. Dia akan send sini. Means that number 1 dia beri ke sini. Seolah-olah di sini, seolah-olah X sama dengan 1 semicolon. Dia jadi lari. Okay. Okay, maknanya 1 tu bola ni ditendang ke sini. Okay. So dia seolah-olah jadi X sama dengan 1. Cuba tengok beza sini. Ini dia siap declare dulu, dia send sini. Di sini tak. Nilai ni diberi oleh function call. Betul tak? Di sini tak boleh beri apa-apa sebab apa dia. Jadi pasal kita declare dulu design ni baru kita boleh display. Okay, once executed this and return back to function call of F2. I think clear. Betul tak? Siapa ada masalah boleh tanya. So saya combinekan type 1 and type 2 sini. Any question? Tak ada. Okay, kita tengok contoh lain mungkin. Boleh? Saya tengok contoh lain Kalau pening bagi tahu saya pening. Ini panjang perjalanan lagi ni. Kita dah kehilangan dekat 45 minit jam macam tu. Okey, saya bagi contoh lain supaya nampak perbezaan antara type 1 dan type 2. Now we are talking about passing parameter sahaja. Okey, passing parameter. Ada tak ada dengan tak ada. Okey. Okey, saya buat satu lagi void maklumat type 1 void. Okay, printf nama Yusuf Kadasi. Nama yang paling famous Jangan marah Sudah kata Yusuf banyak betul dia bagi kerja kan. Penting gitu. Okay, umur saya tak nak bagi tiba marah. Saya bagi apa? 9. Okay. And then I think this enough lah. 2 cukup. Okay. Ini type 1 ke type 2?
Okay, void and void kan, type 1 ni. Okay, kalau nak call dia senang je, just sebut nama mak lu mat 1, buka terus tutup. Okay, kau tengok beza type 2 saya buat satu lagi function, saya copy, tapi kali ini ada di sini, ada passing parameter. Saya bagi char nama dan juga integer umur. Okay, tengok. Kali ini saya sini persen apa ni? Persen S. Sini nama. So daripada variable ni dapat. Sini persen D. Sini umur. Okay, apa yang diterima oleh function ni di sini? Apa yang diterima? Maknanya bila function call nanti call this function dia kena hantar kan? Jadi dia akan ambil dan dia display kat sini. Ini nama, bila dia hantar, bila kita call kita kena bagi nama kan? So dia akan ambil dan dia display sini. Itu beza di sini. Okay, di sini tak ada apa-apa ni, tak ada parameter. So terpaksa saya tulis ini lengkap. Okay, so tukar nama dia 2. Dia tak nama sama. Ini define, so declare. Semicolon. Compile. Okay, macam mana panggil? Mak, bukan, nama dia kena complete. Okay, exactly. Jangan je salah. Kalau 2 boleh tak? Mak 2. So kepala yang function definition bawah tu dia tertera kat sini. Okay, so dia highlightkan nama. So kita hantar apa-apa nama orang lain lah. Ali. Okay, Ali bin Bakar. Okay, kemudian komakan dia. Sekarang hantar apa tu? Umur. Berapa umur Ali? 19. Okay, dan terus tutup sebab dia 2 variable saja. Okay. Senang betul. Apa yang susah? Senang kan? Kalau saya masuk ke MS Paint. Okay. Ini function call lah, ada 2 function call sini. Satu type 1 ni. Bila kita execute ada 2 statement. Statement pertama adalah function call untuk maklumat 1 nama dia. So dia akan call this one. So nothing to pass because this is void. Okay, dia execute 2 statement ni, then return back to maklumat 1. I think it's clear. The second statement here is function call maklumat 2, but there's a 2 parameter here have to send. So dalam kes pertama is a correct string. So double quote string. Yang Ali bin Bakar ni dia akan send ke mana? Dekat 6 nama. Dia akan simpan dalam storage 40 kotak. Dalam kes ni berapa kotak dia letakkan. Kemudian 19 hantar ke mana? Umum. Sebab tu bila you display nama %S ni, keluarlah apa yang kamu send, Ali bin Bakar. Okay, umur yang kamu hantar 19. So dia akan display 19. After execute this statement, dua-dua ni dia kena gimana? Program mana? Patah balik ke function call. Dia datang dari function call, dia mesti kembali ke function call. Boleh?
Boleh ke tak boleh? So itu beza antara ada passing dengan tak ada passing. Boleh saya masuk yang next return? Boleh? Saya pakai gear nombor 6 ni. Gear nombor 1 ni, slow. Kalau ada gear nombor setengah, saya pakai gear setengah. Free gear, sekarang stop. Kalau nak tanya-tanya lah, saya cuba jawab the best. So nampak beza dia ada passing dengan tak ada passing ya. Itu saja. Okay, now I will discuss about the type beza di antara 1 and yang 1 and 3 kan. Yang ada dengan tak ada kan. Cuba tengok 1 and 3. Dalam 1 ni dia punya passing void, dalam 3 pun void kan. Ni void kan. So void kan. Tapi beza dia ada return. Sini tak ada. So saya akan bezakan antara ni. Boleh? Boleh kelas? Kita terus pada contoh ya. Okay, ambil integer. Sini void. Depan ada integer. Open, close. Okay. Dari segi format dia, di ujung ni ada return. Okay. Dalam kes ni saya kosongkan dulu. Tak kosong. Sebab ini integer. Okay. Bila ada selain daripada void di sini, dalam kes ni int, kita kena ada perkataan return di akhir kita punya statement di sini. Sebelum kita tutup ni, penghujung dia ada return. Kalau sini integer, sini return integer. Kalau sini float, sini kena return float 0.0. Itu saja. Okay, dalam case ni saya ambil simple dulu, pakai integer. So return 0 lah, ataupun 1 boleh, apa-apa integer lah dalam case sementara ni. Okay. So sekarang ni the issue how to call. Okay, how to call. Ada, okay lah, kita pakai yang cara yang biasa kita buat. Kita declare dulu int a, kemudian kita sebut a dan kita terus function call sini. Ambil int, buka, kosong, tutup. Jadi apa yang berlaku bila ini function call so dia akan call function ni, dan function ni dia return dan diberi kat sini, dia letak kat sini. Nombor 1 tu seolah-olah kat sini nanti. Seolah-olah dia replace 1. Seolah-olah dia replace jadi 1. Kalau sini 10, dia replace jadi 10 lah. Maknanya jin jadi 10. Okay, itu saja. Boleh tak? Itu saja isunya. Returnkan benda itu ke situ.
Faham? Jadi kalau saya display kat sini printf %d nilai apa keluar? 1 sebab function call tadi dia assign sini 1. Jadi kita display a sebagai 1. Boleh. Kalau saya tukar sini 10, apa yang kita return itulah dia dapat sini. Boleh. Kalau kita buat 2 kali, katakan B. B. So, macam mana saya nak gunakan function tu lagi? Just sebut B sama dengan ambil integer. So, function tu dia call 2 kali. Dia akan return 10-10 lah. Dan send D. Sini B So, keluarlah 10. Boleh? Boleh kelas? Kalau tak faham saya conteng. Oh sorry, saya tak declare. Jadi warning tadi tapi saya biar aja. Okay. Setengah compiler tak benarkan langsung. Kalau kita pakai Linux GCC dia tak bagi error gitu. Okay, saya print screen. Kita conteng tengok. Okay, dah. Okay, kelas. Dalam case ni ada 2 variable. Dia execute line ni dulu. Sampai line ni ada satu statement yang mana statement ni adalah function call ambil integer. So dari sini dia akan goes to here. No need to pass anything because this is void. Okay. Sampai sini dia tengok ada satu statement return 10. So this 10 return back. Dia akan check sama tak data type. 10 ni integer ke atau bangsa lain? 10 ni data type dia apa? Integer. So bila betul dia turun ke sini. So jadi seolah-olah A sama dengan 10 semicolon. Okay? Boleh? Tak boleh. Yang mana tak boleh? Kelas mana tak boleh? Susah kan nak faham Itu saja tak ada apa. Tak boleh masuk. Aduh, ini kena cuci virus ni. Kena baca Quran 1 hadis 1 juzuk. Ini cara dia. 1 juzuk setengah jam saja. Kalau chatting lebih sejam. Okey, orang baca Quran ni dia bersih, dia cepat, ingatan dia kuat. Kata Sayyidina Ali ada 3 cara nak kuat ingatan. Ini sebentar stop je. Okey. Apa yang susah sini? This is function call. Ini isu bila ada return Tengok perkataan ni ada beza dia, ada integer sini. So perkataan terakhir di sini kalau ada banyak statement return. So return ni mesti integer. Sebab di sini integer. Itu satu. Bila balik sini ada penyambut sama dengan. So standby variable untuk sambut mesti sama bangsa. Integer, so sambut dah dengan integer. Okay, supaya nilai yang diberi ni dipulangkan, ni return nilai yang di-returnkan di sini ada yang ambil nilai tu. Ada variable akan sambut. Dalam kes ni adalah A. Okay, itu return yang pertama. Itu function call pertama. Function call kedua pun sama. Pergi ke sini juga. Dan di sini ada satu statement return juga. So returnkan number 10 ni kepada sini. Okay.
Jadi seolah-olah di sini jadi B sama dengan 10 juga kan, semikolon. Itu saja. Okey. Jadi A dah ambil nilai itu, B ambil nilai itu, B. So kita perhatikan ambil integer kita call 2 kali. So kena ada variable dua variable sambut. Okay, boleh juga kita tak sambut. Maknanya boleh tak ada sama dengan sini. Katakan buat macam ni, boleh. Dia tak ada error. Ini. Boleh juga. Tapi nilai tu hilang gitu saja. Okay, boleh. Maknanya just ambil integer, kurungan, buka dan tutup. Boleh juga. Tapi nilai yang dipulangkan ni, hilang entah ke mana. Bola tu entah ke mana pergi. Itu saja. Okay. Jadi kalau kita sambung sini, hasil sama dengan A campur B. Okay. Sebelum tu declare dulu int hasil. Okay. Ada student tanya, saya kenapa tak buat macam ni? Dia pening lah, tak apalah. Macam ni. Okay. Dia fikir tu benda pula. Okay, yang ini faham? So, kalau kita buat tambah sama dengan persen D. So, sini hasil. Kita nampak nilai tu 20 jadinya. Okay. Sub-so ya. Okay, biasanya dalam realiti dia tak semudah ni. Kita biasa akan buat integer P. Okay, kita scan sini, printf. Masukkan integer. Itu error tak pun. Itu compiler benar, maafkan. Persen D and persen P. So di sini tukar jadi return P. Apa yang dia kita enter tu bila dia call kan? Kata kita enter itulah yang akan dia bagi. 1. Yang kedua, scan F kali kedua 10. Senang je. Sub-soy. So maknanya function ini dipanggil 2 kali. Itu saja. Panggilan yang pertama, ini function call lah. Panggilan yang pertama, kenalah ada printf dan scanf sini. Jadi kamu return apa yang kamu enter di sini. Tadi saya return 1 kan? Enter 1. So dia return bagi kepada A1 ke atas tu. Macam tengok juga. Cakap-cakap ni tak faham. Okay. Execute. Okay, sampai sini ada satu function call. So dia akan call this function. Dia akan execute. So dia berhenti sekejap, tunggu nilai. Keyboard bagilah apa-apa. Katakan you enter 1. So seolah-olah sini return 1. Okay, mana dia return apa? Return 1 number 1. So bila dia return, dia akan check data type 1 tu integer ke tak integer? Integer. So dia benarkan, turun ke sini. So seolah-olah A sama dengan 1 semikolon. Boleh faham? Okey, bila sampai statement ini pun adalah function call juga. So dia akan pergi lagi kali kedua di sini. Execute this statement. Supposingly you enter 10. Okay, you return 10. Then return back. Dia check data type betul tak? Betul. So dia akan sini. So olah-olah B jadi sama dengan 10. Okay. So 1 campur 10 11 .
So 1, 10, 11 ini line. Boleh? Siapa tahu faham? Apa yang susah? Senangnya. Okey, kalau macam itu, kalau cara yang type 1 ni, type 1 maknanya dia tak ada return sini. Apa beza dia? Kita terpaksa buat 2 kali kat sini. Dah semua kat sini. Tak boleh buat apa, tak boleh return. Okey, type 2, type 1 lah, void. Tengok beza. Apa kena buat sini? Kena declare banyak kali lah P. Satu A, B, kemudian hasil sini kena buat berapa kali? 1, 2. Oh, tak nampak. So ini A, ini B, baru terus hasil sama dengan A campur B. Dia tak boleh return sebab sini void kan, so tak ada return. So terpaksa buat kat sini semua. So ini pun tak boleh buat apa lah, semua kat sini sebab dia void. Nampak tak? Saya tukar nama lain. Ini type 1, saya bagi nama 1. Declare. Okay. Beza dia sini void, yang tadi ada integer. Okay. Kalau yang ambil integer, yang kita boleh call dia dan ambil nilai daripada dia. Tapi untuk yang kedua tak boleh, kita kena sebut nama saja. Ambil int 2. 1 ya. Okey, kosong. Okey. Ini saya tutup. Ini semua tak pakai dah. Sebab semua dibuat oleh brother bawah tu. Kan? Hasil. Tak declare lagi. Oh. Okey. 1, 2. Okey, maknanya perhatikanlah beza dia. Terpaksa dibuat kat sini semua. Sebab apa? Dia tak boleh returnkan apa-apa. Sini mana kerja ambil integer ni di sini semua. Dekat sini dia ambil sekali dan return. Bagi pada orang yang ke atas buat kerja. Okey, ini tak ada perkataan return di sini sebab void tak ada return. Sini tak ada return. Jangan buat return sini. Tak ada. Sebab adalah return value dia adalah void sini. Jadi tak boleh dah return apa-apa. Jadi cara nak panggil dia pun beza. Just sebut nama saja, betul tak? Ini yang type tu cara panggil dia kena standby variable sebab dia ada return. Bila function yang kita call ni ada return, so standby lah variable. Okey. Kalau function tak ada return yang ini, tak payah panggil, tak payah letak sama dengan. Betul tak? Ada ke sama dengan? Tak perlu sebab sini tak ada return. Kalau ada return baru boleh ada sama dengan. Masa call lah, cerita masa call. So ni tak perlu. Okey, itu saja. Mula pening ya. Okey, saya simplifykan benda ni. Dua fungsi berbeza.
Tengok, perhatikan beza dia. Kalau ada int di sini, ada perkataan return. Kalau sini ada integer, so return lah integer, number integer. Kalau sini void, macam case ni, ada tak integer? Tak ada. Jangan letak return. Jangan letak return sini. Sebab ini penunjuk dia ni adalah data type, return data type, tak ada. So kosongkan. Okey, sini ada. Sebab sini integer. Okey, itu satu. Masa kita call yang ada return, kita kena ada sama dengan sini. Ambil int. Okey. Kena ada sama dengan sini. Sedangkan yang kedua ambil int type 1, tak ada apa-apa depannya. Okey. Nampak tak beza? Di sini kena ada standby lah variable. Kalau tidak dia begini saja pening dia. Apa benda ni? So kena ada sama dengan. Tak mungkin sama dengan tak sendiri kan? Mesti ada variable depan. So sebelum guna a tu, we have to declare. Itu saja beza dia. Okey, perhatikan ini function call yang void. Okay, data type void return. Now we talking about return Yang ini pula ada integer. Okay, the rest kamu type lah apa-apa sini. Okay, scanf, printf pun boleh. Sini pun boleh. Declare variable, scanf, printf sama. Itu beza dia. Faham ni? Okay, tak ada apa-apa. Selama kita kosongkan. Kalau kamu buang ni boleh tak? Boleh lah, tapi nilai tu loss. Number 1 tu loss in space. Tak nampak kat mana ni. Okay. Okay, kenalah nilai yang di-returnkan tu, satu dalam kes ni, kena ada menyambut. Kita buat variable apa? Kita buat. Boleh? Boleh faham kelas? Itu sahaja sebenarnya. Return dengan tak ada return. Saya dah mudahkan kamu, ringkaskan. Kalau ada return, function kita call ni, nampak kepala dia ada integer. Memang kita terus standby lah sama dengan ini. Variable sambut nilai tu. Kelas. Kalau di sini function yang kita call ni, function call ni akan call sini kan? Ada integer ataupun void, ataupun char ataupun float, double sebagainya, mesti ada penyambut di sini. Okay, saya selalu buat penyambut sebab nilai tu akan di-returnkan ke sini. Kalau tak ada yang sambut, hilanglah nilai tu. Sebab tu bila kita compile, kita tak ini boleh juga, tapi nilai tu hilang. Nilai yang kita nak ambil, apa guna ni? Kita panggil function ni memang dia nak bagi nilai kat kita. Function ni bila kita call dia, macam case ni, dia akan bagi kita nilai. So kena standby lah. Mana standby buat macam ni? Variable, start satu variable situ. Yang ini pula function call yang ni, kita hanya call dia dan dia buat kerja dan return. Masa dia return tak ada apa-apa. So jangan letak sama dengan. Kalau kita call function ni, dia dah execute, katakan ada banyak statement, 1000 statement kat sini. Ada banyak, dia buat. Dia siap, dia patah balik sini. Masa dia patah balik tu ada tak benda dipulang? Tak, lepas siap ni, katakan ada 1000 line ini. Lepas habis function ni siap, dia return kan, dia mesti return ke sini. Ada tak dipulangkan apa-apa? Tak ada, memang void. Sini pun tak ada perkataan return. Clear tak? Nak conteng juga kot. Tak clear juga. Aduh, ya ada susahnya nak.
Kalau ini saya yang setakat saya mampu ni lah. Kalau tak faham juga tak tahu nak macam mana. Kamu kena rendam mandi bunga kot. So just saya buat joke. Okey. Okey. Tengok beza. Tengok beza. Ini yang ada inti, ada return. Ini tak ada. Itu saja beza. Kalau ada return sini, di sini ada perkataan return. Tapi kalau void, dia tak ada perkataan return. So jangan letak return sini sebab sini void. Got no return value sini, so sebab tu void. Itu beza dia. Itu segi construction, segi kita construct benda tu. Kalau ada banyak ribu-ribu line sini, ada 1000 statement sini, lepas siap dia return. Sini ada banyak statement, printf, scanf, lepas siap dia return juga, tapi tak ada pulang apa-apa. Okay, cara nak call pula, bila kita call function yang ada return yang ini, kita nak call yang ini. So kita call this function, dia execute semua ribu line sini, dia siap, dia return. Tapi di masa dia return tu ada benda dia pulangkan, ada value. So dia akan check dulu, memang satu tu ada integer. So dia beri ke sini, dia letak ke sini. Jadi seolah-olah A sama dengan 1. Kan? Sebab tu kalau kita tak declare apa-apa sini, tak buang ni, dia letak sini 1 semicolon. Tapi tak ada yang pegang nilai tu, dia tak letak dalam storage. Nanti kita nak guna kemudian tak macam nak guna tak tahu, dia dah hilang space. Okay. So dalam case yang kedua, okay, faham tak ni yang return ni? Itu saja. Dia kena juga ada penyambut. Maksudnya ada variable kemudian sama dengan assignkan dia dengan tu. Jadi dia returnkan terus letak kat sini seolah-olah A sama dengan 1. Dalam case yang void, dia tak ada apa-apa. Dia dan pun tak ada perkataan return. Dia buat semua, katakan ada 1000 sini statement, printf, scanf, looping, if else switch, semua dah siap. Dia patah balik juga, tapi dia tak ada apa-apa dia pulangkan, tak ada nilai yang dipulangkan. Jadi tak perlulah menyambut sini. Memang kita tak nak nilai pun. Jangan letak apa-apa sama dengan itu saja. Sebab dia void. Boleh kelas? Itu beza dia yang ada return dengan tak ada return. Okay? Ada return dengan return. Ada soalan tak? Yang saya buat ni yang paling ringkas, maknanya kalau ada passing parameter, ada return parameter sini, ada ni, nampak int, perkataan terakhir di sini, sebelum saya tutup kurungan bracket ni, return, apa-apalah, kalau sini integer, return lah integer. Dalam case tadi kita guna variable kan ni. Ingat tak tadi kita buat di scanf p sini? Okay. Mana nilai dalam p tu dia akan send. Dia akan returnkan ke atas. Okay, katakan sini ada 1000 statement, last kali return. Sedangkan dekat void, bila passing parameter sini void, dia buat 1000 line ni, dia return tapi tak ada pulang apa-apa. Dan tak ada perkataan return di sini. Jangan letak perkataan return. Sini ada return kan? Sini ada return tak? Tak ada. Kenapa? Sebab void. Kenapa ada return? Sebab ada int. Bila ada, kalau float, return juga float. Kalau void, jangan letak return sini. Itu beza dia. So beza dia, ada perkataan return, sini tak ada return. Itu. Buatlah beberapa ribu line sini, dah siap, pulangkan hasil. Apa-apa lah. Okay. Boleh kelas? Kalau you perasan, semua function call saya dalam body of main. Sebenarnya dalam function lain pun boleh call. Okay, jangan faham kat sini je. Kita boleh call dari mana-mana, daripada sini pun boleh. Okay, dalam case dia buat menu hari tu kan, kamu call daripada menu kan. Okay, pening pula lah. Okay, pening ke situ. Okay. Okey, ada soalan tak? Beza antara ada return dengan tak ada return?
Sebab tu kalau kamu buat program, rangka program kan, dia mesti terus buat macam ni. Walaupun kita tak buat apa statement dari sini kan, apa-apa sini, tapi mesti ada return di sini. Okey, kalau tak ada return, saya padam ni. Okey, nampak saya tak tulis perkataan return. Apa jadi? Dia akan warning ya. Dia kata ambil intinya function ni must return lindung. Must return value. Dia kata ini, dia warning. Function ni must return value dia kata. Memang pengen return sebab sini integer. So letaklah return. Okey. Yang lain tak payah sebab okey, kita rangka dah betul dah ni. Sub-sui. Mula-mula dah pening. Bermulalah pening saya. Okey. Okey, kalau macam itu kita dah tahu beza ada passing dengan tak passing, passing parameter. Kita dah tahu return dengan tak ada return. Kalau kita tengok terus contoh time nombor apa? Dua-dua ada. Passing ada, return pun ada. Alah, senang kacang ni kan. Sebab kita dah tahu yang atas ni, beza tak ada. Okey, saya ambil contoh ya. Saya terus kepada contoh. Saya sebenarnya pun pening kepala ni. Bukan pening sebab saya pening, saya demam lagi. Integer tambah integer x, integer y. Apa you agak ni kerja ni? Function ni buat apa? Function ni dia akan tambahkan nilai yang ada pada x dan y dan returnkan. Betul tak? Buat macam ni lah, x campur y. Lagi senang. Function ni dia akan dapat nilai disambut oleh x dan disambut oleh y. Dia campurkan nilai tu dan return bagi semula pada function call. Betul tak? Betul tak? Faham ke ni? Ataupun cara lain kita buat macam ni, hasil x campur y return hasil. Dua-dua boleh dibenarkan. Tapi ini kerja ini lagi hasil. Kerja yang ini lagi banyak kerja dan banyak membazir memori. Okay, kena declare variable lagi. So function ni dia akan dapat nilai oleh function call, akan beri nilai dia satu dan satu ni sini dan tambahkan dan dia returnkan hasil dia, hasil tambah. Okay. So define, declare. Okay, dah siap. Tinggal kita nak call. So macam nak call dia? Nampak tak ini? Ini. So apa guna buat? Sama dengan dulu. So apa-apalah has result. Okay. Sebelum guna buat apa? Declare dulu result. Barulah kita panggil function call tambah. Apa nak bagi ke dia? Any integer number. Siapa yang menunggu tu? X 1, Y waiting. Nampak tu dia highlight warna hitam sekarang, Y kelas. Kalau macam ni yang dia highlight tu yang X. So X akan tunggu nilai. So bagi 10. So 1 diberi kepada X, 10 beri kepada Y. 11, return 11. So sini jadi 11. Okay. So olah-olah sini jadi 11. Betul? Faham kelas?
Okay. Kalau tak ada masalah, kita extend program ni boleh, supaya kita boleh campur dengan type lain, type yang lain. Boleh. Mula-mula sekali nilai yang saya nak tambah, nilai yang kita minta ni. Sekarang ni kita bagi 1 dan 2. Boleh tak kita pakai scanf? Tapi saya nak jadikan satu function. Ambil integer satu function. Kita dah buat tadi kan, ambil integer kan. So function ni nanti dia akan ada scanf dan returnkan kepada function call. So int ambil int. Sini void lah. Sebab dia just bila di call dia tak hantar apa-apa. Clear? P Q. Agak-agak lah. Dapat kelas? Okey tak okey ni? Setakat ni. Kita test dulu. Okey, test tak apa, kita test. Tambah. Apa nak hantar? Siapa pegang value P kan? P. Nilai dalam P diberi kepada X. Q. Nilai Q diberi kepada Y. Tutup. Dan bila dia
di new line X Y hasil. Kerja dia ambil nilai display. Function ni kerjanya display saja. Apa yang dia terima dia display. Apa dia terima dia display. Betul tak? Nampak tak tag ni tu? Dia punya, kita nampak kepala dia tahu, oh ni function ni tak nampak juga. Tak apa. Cuba fahamkan. Kita terima 3 benda, kemudian saya display 3 benda. Itu saja. Betul tak? Then return back. Return tak payah apa-apa void. So tak ada return di sini. Perlu tak kata return sini? Perlu tak? Kenapa? Void. Okay. Once define, declare dulu. Can declare, copy and paste. Okay, siap dah. Kalau kita compile pun tak ada error. Okay, macam mana display dia? Macam mana gunakan function tu? How to call? Display all. Nama dia display all. D-I-S-P-L-A. A besar ya. Tutup. Okay. Kepala kat bawah tu tertera kat sini. Apa nak hantar ni? Kelas apa nak hantar ni? No, value dalam P. Bukan P. Value dalam P. Okay. Koma. Apa lagi? Q. Value dalam Q. Sini. Result. Value dalam result. Beri kepada hasil kat bawah. Nampak? Faham ni? Ini result ni variable nilai dalam tu diberi kepada berada hasil kat sini. Okay. Satu, dua. Ya.